اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hadis yang ke-8 pada malam ini, pada muka surat 11. Apa yang mengikut mayat, yang tidak bersama dengan mayat, dan yang kekal bersama dengan mayat. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bersabda. Sayyidina Anas bin Malik, beliau menjadi khadam kepada Nabi ketika berumur 9 tahun, dan baginda wafat ketika Sayyidina Anas berumur 19 tahun. Bermakna Sayyidina Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dan beliau pernah sebut, Nabi akhlak mulia baginda tak pernah sekalipun lihat apa yang saya tak buat, tak pernah Nabi kata, kenapa kamu tak buat? Liman lam taf'al hadha hakadha, kenapa kamu tak buat ini begini? Nah, dan tidak pernah Nabi sebut apa yang saya buat, kenapa kamu buat begini dan begini. Tidak pernah komen. Bermakna 9-10 tahun begitu. Dan tidak pernah Nabi berkasar bahasa dengan Sayyidina Anas bin Malik. Malah kadang-kadang ada sekali Nabi suruh Sayyidina Anas untuk satu tujuan, tunggu tak juga selesai. Akhirnya Nabi pergi dan tengok Anas sedang bermain dengan budak-budak. Maklum saja, budak-budak umur 9 tahun. Kemudian Nabi belakang Anas, Nabi berdiri belakang Anas, tak marah. Sampai Anas rasa, siapa dia? Tak tahu belakang ni. Tengok-tengok, ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, ya Unais. Nabi tak panggil ya Anas, tapi ya Unais. Itu bahasa lembut. Kalau kita awang, apa-apanya, gitu. Jadi Nabi kata, wahai Unais, kalau kamu selesaikan dulu urusan yang saya bagi, alangkah baiknya. Lalu beliau rasa bersalah, sekarang Rasulullah saya akan pergi. Malah tidak. Itulah.
Sayyidina Anas bin Malik bagi tahu Nabi tak pernah berkasar bahasa, tidak pernah. Walhal berkhidmat 10 tahun. Kita dalam Islam kalau bertamu di rumah orang, sebolehnya jangan lebih 3 hari 3 malam. Sebab orang tu cemuih kalau lama sangat. Isterinya sentiasa pakai niqab, pakai tudung anak-anak yang kalau mereka bersama tak pakai pun. Akhirnya mereka nanti akan kata bila lagi orang tua ni nak balik, ataupun bila lagi orang ni nak balik kan. Jadi rasa cemuih. Sebab itu orang Arab ada pepatah ataupun ada slogan ahlan wa sahlan. Mereka sangat suka orang bertamu, malah mereka hormat tetamu. Hatta kalau tetamu itu pembunuh ayah mereka ataupun ahli keluarga mereka, mereka tidak akan bunuh orang tu, tetamu tu di dalam rumah. Tak aib bagi mereka. Tapi jaga, nanti dekat border nanti jaga. Itu. Sebab itu mereka sangat memuliakan tetamu sehingga terkenal dengan slogan ahlan wa sahlan. Ahlan maksudnya ahli keluarga. Sirtal an ahlan lana. Kamu sekarang menjadi a part and parcel of our family. Itu maksudnya ahlan, ahli keluarga. Sahlan, setiap urusan jadi sahlan, jadi mudah. Nak makan, kami provide. Minum, khair. Tidur, kami sediakan bilik, whatever lah. Itu namanya ahlan wa sahlan. Sebab orang Arab suka dengan tetamu. Tetapi kita bertamu di rumah orang, sebolehnya jangan 3 hari 3 malam. Kecuali kawan tu minta lama sikit tak apa, itu permintaan dia. Kalau dia sengap je, itu maksudnya 3 hari tu pun padan dah. Ya? Kenapa? Takut 3 hari dia boleh entertain, tapi dah masuk 4-5 dia cemuih. Selagi takut keluar perkataan yang tak elok, yang tak baik. Sebab itu kata Ustaz Ismail Qamus, kalau orang Melayu 3 hari ahlan wa sahlan, masuk hari keempat thumma jalan, dia ahlan wa sahlan dulu. Gitu nah. Tapi kenapa 3 hari? Manusia boleh bertahan sabar 3 hari. Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun tak pernah Nabi kata kasar. Tengok hadirin, nak tunjuknya akhlak yang sangat mulia. Beliau banyak tahu hadis Nabi. Sebab beliau daripada kecil memang menjadi pembantu khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu beliau umurnya lanjut, muammar, umurnya lanjut. Sehingga berlaku sekali peristiwa beliau ada sedikit ada sedikitlah berselisih dengan Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Siapa tak kenal beliau? Dikatakan orang yang malah dikatakan zalim pada satu segi, malah dikatakan orang yang bengis satu segi. Ketika berlaku ada satulah ketidaksefahaman. Ketika itu Sayyidina Anas bin Malik sudah lanjut usia. Lalu kata Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, wahai Anas, kalaulah saya tak tahu yang kamu pernah menjadi pembantu Nabi 10 tahun tadi kan, maka akan ada sesuatu baini wa bainat. Maksud akan berlaku sesuatu antaraku denganmu, maksudnya fahamlah tu kalau orang kata begitu. Jaga. Tu jaga lah. Jaga tu panjang maksudnya tu. Jaga tak apa, tengok saat, tengok nanti lagu mana. Benda tak elok lah akan berlaku. Kalau tidak, pembunuhan pun akan berlaku kecederaan. Kata Sayyidina Anas, tak. Sayyidina Anas faham maksud beliau. Tak, kamu tidak akan dapat mengapa-apakan saya. Kerana Nabi ajar saya amalan yang dibaca, orang takkan dapat menzalimi kamu, mengapa-apakan kamu. Seketika itu juga Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi macam kena luntur hatinya. Wahai Anas, tadi kemah sangat, dia jadi telur. Wahai Anas, ajaklah saya.
Apa yang Nabi ajak tu, ajaklah saya. Kata Sayyidina Anas, kamu bukan orang yang layak menerimanya. Tengok bahasanya, kamu bukan orang yang layak menerimanya. Dah sedih dia. Akhir dia balik rumah, dia bagi tahu dengan dua orang anak dia. Hampa pi belajar dengan Anas, sebab dia orang alim dan pembantu Nabi. Bawa 2 uncang duit ni, ada dirham dalam tu, dan suruhlah dia ajak. Doa yang diajak Nabi pada dia, nak juga doa tu. Tapi melalui anak keduanya, dua-dua anaknya. Pilah belajar. Sampai satu ketika, duit pun dibagi apa semua sebagai tanda terima kasih. Wahai Tuan Guru, boleh tak ajak kami berdua doa yang Nabi ajak, yang orang lain tak boleh mengapa-apakan kita. Saya Anas tahu ni mesti kerja pak dia ni. Kata Sayyidina Anas, belum tiba masanya. Tengok bahasa ni, Masya Allah ya. Kalau dengan ayahnya tadi apa? Kamu bukan orang yang layak menerimanya. Untuk kedua orang anak, Sayyidina Anas nak bagi tapi belum tiba masanya. Gitu. Sehingga beliau tak bagi. Sebab jangan bagi pedang pada orang yang sebarangan. Nanti bukan digunakan untuk jihad tapi untuk membunuh. Sampai satu ketika Sayyidina Anas semakin lanjut usia, akhirnya beliau ajar juga doa itu. Doa itu ada di dalam Hizbun Nawawi. Tuan-tuan ada buku amalan kan? Dalam Hizbun Nawawi ada dalam itu. Siapa yang ada Kanzus Sa'adah boleh buka. Kanzu As-Sa'adah ataupun kitab Habibna Habib Omar, Syekhuna Syekh Nuruddin dengan bekal akhirat. Akhirat ada ke tak? Ada bekal akhirat Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, Al-Banjuri An-Nadi Al-Maliki. Nama amalan tu adalah Hizbun Nawawi. Siapa yang belum ada kitab ni ataupun kitab lain, tulis dulu. Namanya Hizbun Nawawi. Ada masa nanti saya akan bagi tahu kat mana doa tu. Tapi doa itu ada terangkum di dalam Al-Hizbun ataupun Hizbun Nawawi. Siapa ada Kanzus Sa'adah boleh lihat muka surat 49 yang di sini. Baca sampai akhir. Dalam rangkaian doa yang panjang-panjang tu ada terselip yang itu tadi. Doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ada masa nanti sesuai dengan ketikanya saya akan bagi tahu kat mana. Tapi ada di dalam Hizbun Nawawi. Baik, mari kita baca. Baik, muka surat 12. Yatba'ul mayyita thalathun. Ada 3 yang akan mengikut mayat ke kubur. Fayarji'u ithnan. 2 akan kembali. Wa yabqa wahidun. Dalam 3 tadi tu 2 akan kembali balik semula ke tempat asal. Wa yabqa wahidun. Dan yang akan tetap 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pi sekali ini 3. Yang mengikutnya ahluhu, ahli keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Sekarang yang kata tadi kembali 2, yang tetap 1. Apa yang 2 tu? Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya akan kembali. Maksud kembali ke tempat kampungnya. Kalau duduk di kampung, kalau duduk di pekan, di bandar, di taman, maksudnya tak ikut dia lah tu maksudnya. Dan tak jadi milik dia lagi, milik orang yang ditinggalkan. Apa dia? Hartanya dan keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Dan amalnya akan tetap bersamanya dalam kubur. Amalan ini termasuk amalan baik atau amalan buruk. Jadi kita tahu dah sekarang harta tak bersama dengan kita. Demikian keluarga. Walaupun dia sayang macam mana pun, berani ke dia duduk dengan mayat tepi tu? Jangan-jangan dia takut dah. Walau dia ni yang paling the most beloved person in his life or her life. Tapi kalau dah jadi mayat, takut dia.
Sebab dia ingat hantu je. Sebab itulah mentaliti kita, maaf ya, kadang-kadang yang perlu dibetulkan. Walhal Masya Allah, ni orang pernah berkhidmat dan orang yang berapa puluh tahun bersama hidup, tiba-tiba jadi mayat, hantu dikatanya. Takut, ya Allah. Anyway, kita mesti nakkan yang bersama dengan kita sentiasa. Apa itu? Amalan dia. Sudah pasti kita nak amalan yang baik. Sebab itu usahalah untuk kita berbuat amal. Kalaulah Ramadan yang terakhir untuk kita, jadikan yang terbaik untuk kita tunjukkan, persembahkan kepada Allah. There is no such guarantee. Tidak ada garanti untuk hidup seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, no. Karena itu buat yang terbaik. Kalau Ramadan tahun ni lah yang last untuk kita, rasa senang hati itu ada. Tapi kalau buat Allah qadar, belum tentu Ramadan akan datang ada lagi, belum tentu. Jadi jangan mengharapkan yang belum pasti. Buat yang terbaik untuk yang ada kini, ya. Baik, kerana itu kita tahu dah kan, amalan akan bersama. Amalan tu ada dua, baik dengan tak baik. Jadikan yang bersama dengan kita amalan yang baik-baik walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita lihat hadis yang ke-9 yang sebenarnya sudah kita baca di malam yang pertama dulu. Manusia tidak terlepas daripada ajal. Bila ajal datang, meninggallah orang itu. Bila sakit datang, belum tentu dia meninggal kalau belum datang ajal. Baik. Hadis ini panjang. Untuk lebih mudah, saya buatkan curhaian sebegini. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang special, tak seperti sahabat lain. Orang Arab kalau besar badan itu biasa, tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau badannya kecil. Nak tahu orang tu besar kecil, cuba tengok keting dia, tengok betis dia. Kalau betisnya besar, besarlah orang tu. Kalau betisnya kecil, haluslah orang tu. Beliau antara orang yang punya betis yang kecil. Ni, sampai ada sahabat yang macam main-main lah. Allah, halusnya. Lalu sahabat kata, jangan. Betis ini tu jangan ditengok betisnya, tapi pengorbanannya. Beliau sangat menguasai Al-Quranul Karim. Baik. Beliau sebut, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, khattan nabiyyu khattan murabba'a. Nabi membuat garisan 4 segi. Macam ni Nabi buat. Ini satu cara Nabi nak berdakwah. Di samping verbally macam ni, Nabi juga melukis. Ini Nabi lukis ni. Wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu. Baginda membuat garisan di tengahnya, tengah petak tadi ni, keluar daripadanya, begini. Nabi buat garisan begitu. Wa khatta khutatan sighara ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Baginda membuat garisan kecil-kecil dalam kotak tadi tu, dekat dengan garisan yang ada di tengah ini, daripada sisinya yang berada di tengah. Nabi buat begini. Berapa banyak tu tak ingat saya, tapi bentuk lebih kurang macam ni. Setelah itu baru Nabi explain. Wa qala, dan Nabi bagi tahu, hadzal insan, ni insan, yang ni yang tengah-tengah ni. Ni insan ni. Kemudian Nabi sebut, wa hadza ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi. Ini ajal yang mengelilinginya atau telah mengelilinginya. Rupa-rupanya petak yang petak tu tadi, ini rupanya ajal. Kan kita tadi tengah-tengah ni, sini, bermaksud kita dilingkungi oleh ajal atau memang dah mengelilinginya pun. Gitu.
Maksudnya tunggu masa je nak meninggal. Itulah namanya ajal. Baik. Wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu, yang keluar ni adalah angan-angannya. Hak keluar warna hijau satu tu sebelah dia, hak ni, ni adalah angan-angan. Segera kita faham angan-angan tu keluar daripada ajal. Maksudnya angan-angan tu dia sebenarnya keluar daripada manusia tu dilingkungi oleh ajal. Dapat tak dapat, sampai tak sampai tak tahu. Yang penting ajal pasti dalam lingkungan. Ajal tu tak pasti tu. Tapi itulah yang disebut angan-angan, bukan ajalnya, angan-angan lah yang keluar daripada yang tu. Baik. Yang kecil-kecil ni apa? Wa hadhil khutatus sighar al-a'rad, garisan-garisan kecil warna biru ni adalah ujian-ujian. Fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha, jika ia terlepas daripadanya ini, pasti mengenainya ini obstacles. Kalau yang ni terlepas, ni pasti kena. Hak ni pun terlepas, hak ni mesti kena. Hak ni terlepas, mesti kena mana satu tu. Itu pasti, sebab hidup ini adalah ujian. Wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha. Sama juga Nabi kata, kalau ni terlepas, ni mesti kena, ni mesti kena. Itu namanya obstacles. Itu namanya ujian-ujian dalam kehidupan. Jadi saya tak syarah lagi sebab saya dah syarah ni di malam yang pertama. Terus kita masuk hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah antara tanda husnul khatimah. Maksud banyak tanda husnul khatimah, antaranya ialah mengucapkan kalimat tauhid. Apa dia kalimat tauhid? La ilaha illallah. Baik. Daripada Sayyidina Muadz bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Tuan-tuan sebut amin. Sesiapa yang akhir ucapannya ketika nak meninggal dunia, la ilaha illallah, terjemah biasa, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dia akan masuk syurga. Baik. Semudah itukah? Sehingga mungkin ada orang yang akan berfikir, tak apa, buat maksiat dulu, last ucaplah la ilaha illallah. Kalau dia boleh pastikan dia boleh mengucap, tak apa. Tapi dia boleh tak pastikan yang dia mengucap la ilaha illallah. Sebab itu jaga-jaga. Apa hikmah kita jawab azan? Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala al-muadzin. Apabila kamu mendengar azan dilaungkan, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, kecuali hay'alatain. Hay'alatain, hayya 'alas salah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tiada daya. Maksud la haula an ma'siyatillah illa bi asmatillah. Tidak ada daya untuk tidak berbuat maksiat melainkan dengan protection daripada Allah. Wala quwwata wala quwwata ala ta'atillah illa bi aunillah. Tidak ada kekuatan, tadi daya, ini kekuatan. Tidak ada kekuatan untuk berbuat taat. Tadi tidak ada daya untuk tidak melakukan maksiat. Kekuatan, tidak ada kekuatan untuk melakukan amal illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Itu ya. Jadi la haula an ma'siyatillah illa bi'asmatillah wa la quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Nanti kita akan kembali tu. Kenapa kekuatan tu semua datang daripada Allah. Sehingga kalau kita berbuat amal jangan sombong. Sebab sebenarnya itu kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nanti apa maksud ini? Sehingga nanti kalau kata yang berkata, tak apa, buat dosa dulu, buat enjoy your life dahulu, nanti bertaubatlah.
Kalau kita boleh pastikan kekuatan tu ada, khair. Kalau boleh pastikan umur panjang lagi, tak apa. Tapi bukankah kekuatan, bukankah umur itu dalam kekuasaan Allah? Karena itu jangan tunggu. Ketika berbuat amal itu jangan tunggu. Baik. Apa maksudnya ini? Sesiapa yang akhir ucapannya mengucap la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Ini dibahaskan oleh ulama. Syekh Abdul Hasan As-Sindi dalam kitabnya Fathul Wadud fi syarhi Sunan Abi Daud wal makna, apa maksud hadis ni tadi? Sebab hadis ni ada di dalam Sunan Abi Daud. Apa maksudnya? Wal makna anna ijra' Allah Ta'ala hadhihi al-kalimati as-sa'ida ala lisanihi fi hadhihi al-halah min alamatin annahu sabaqat lahu al-maghfirah min Allah Ta'ala war-rahmah. Maknanya Allah menjadikan lisannya, lidahnya, mengucapkan kalimah harapan. Ni kalimah harapan ni untuk dapat dilepaskan daripada siksa kubur, mendapat syurga dan mendapat keridaan Allah. Ini adalah bahagian daripada tanda bahawa Allah menganugerahkan keampunan dan kasih sayang padanya, sehingga dia dapat mengucap la ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia. Itu tandanya. Fayakunu ahlu hadhihi al-karamah min alladhina qala Allah Ta'ala fihim innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Artinya, sesungguhnya orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik daripada kami. Allah yang tetapkan, yang pilih dia jadi baik, mereka itu dijauhkan daripada neraka. Wallahu a'lam. Itu maksud dia tadi. Orang yang maksud begini, rumusan dia, orang yang dapat sebut la ilaha illallah, itu pilihan Allah. Itu maksudnya. Maksud memang dia akan dapat maghfirah dan dia dapat rahmat. Itu ya. Dan dia ini bila dapat keampunan dan rahmat, dia menjadi orang yang dimuliakan Allah. Cara Allah memuliakannya dengan dia dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Saya sebut tadi hikmah adhan. Hikmah adhan dijawab satu-satu, kecuali hayalatain dan ketika muadzin subuh, as-salatu khairum minan naum, kita jawab sadaqta wa bararta. Itu kita jawab. Baik. Kenapa last sekali ketika muadzin sebut la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Baru bersalawat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu paling bagus. Lepas adhan, jangan jawab dulu, salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barulah Allahumma rabbaha bihi da'wati tammah sampai akhir. Baik. Apa hikmahnya? Hikmahnya azan itu ditutup dengan kalimah la ilaha illallah. Maka kita pun jawab la ilaha illallah. Tafaul. Mudah-mudahan dengan last kali sebutan azan itu la ilaha illallah, kita juga last hidup kita dapat ditutup dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu jangan sibuk ketika azan. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ibad, orang Syekh Al-Malibari mengatakan orang yang bersembang, bercakap ketika azan, yukhsha alaihi, ditakuti dia akan kena su'ul khatimah. Jaga-jaga. Di dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, Tazkirah Al-Qurtubi, karangan Al-Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi, diringkaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan
tajuk Mukhtasar Tadhkirah Qurtubi. Kitab ni dikarang oleh Al-Imam Al-Qurtubi, namanya Tadhkirah, peringatan. Lalu ditalkhis, di-summarize oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dengan nama kitabnya Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi. Di situ disebut ada kisah orang yang meninggal ketika ditalqinkan la ilaha illallah, lalu dia katakan RM2 5 kupang, sekilo RM2 5 kupang, sekilo RM2 5 kupang. Nah, bila dicek rupa-rupanya apa? Ketika orang azan dia sibuk berjualan di pasar. Sebab itu jangan. Nah, kalau orang azan, hentikan semua aktiviti yang boleh lah. Contoh mengajar, berhenti mengajar. Contoh baca Quran, berhenti baca Quran. Dan jawab azan. Kecuali dalam waktu-waktu tertentu. Contoh dalam tandas, jangan dijawab. Dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tak kena. Sebab itu bahasa luar daripada solat. Teruskan solat, nanti qadakkan. Teruskan dalam small comfort room tu, jamban maksud saya. Small comfort room. Small comfort room. Saya ada kisah small comfort room ni, tapi tinggal 20 minit tak jadi nak cerita. Waktu di Filipina dulu, tak payahlah nanti cerita juga nanti. Kenapa jamban tu jadi small comfort room? Ini live ni kan tak jadi cerita ya. Kalau tak live saya cerita. Anyway, jadi azan tadi tu ya, hikmahnya apa? Kenapa orang tu sebut sekilo RM2 5 kupang, sekilo RM2 5 kupang? Ni dalam kitab ni. Kerana ketika orang azan dia sembang. Jadi kita tak, jangan, hatta kalau baca Quran sekalipun berhenti. Kalau dalam solat jangan dijawab. Nanti lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, barulah habis semua. Allahumma dhab anil hamma wal hazan wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Malam ni kita ijazahkan amalan ini. Amalan ini kata ulama khusus untuk mengelak kebakaran yang kita baca tadi tu. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Elok baca dekat rumah sekali, dekat kereta baca, untuk mengelakkan kebakaran. Itu. Baik. Jadi berhenti. Selepas azan, selepas solat baru kita qada. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i setakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada mazhab lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambah wabarakatuh. Ada pendapat yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi. Kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan, kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada wabarakatuh. Itu panjanglah kisah. Itu cerita bab fiqh. Ada dalam kitab 1157 persoalan solat. Tuan-tuan boleh ikut dalam, tapi saya tak tahu ada kena berbayar ke tak. Facebook Galeri Ilmu. Sekarang kami baca kitab ini. Sekarang dah masuk ke muka surat 300 daripada awal Ramadan itu. Tuan-tuan kan beli, kan Mak Jah ada beli kitab tu kan, yang tebal tu. 1157 persoalan solat tu. Ada daurah sekarang, saya yang pimpin. Ada seorang muqri', sebelum 1 jam sebelum nak buka puasa. Boleh ikut. Ni baru hari yang ke berapa ni? Baru hari yang ke 10, tapi dah ke muka surat 300.
Tak apa, yang nama ilmu ni tak semestinya kan kita mana-mana dan baik. Lepas salam baru kita qada azan tadi tu, kerana kita tak jawab dalam solat kan, baru kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau subuh ya, sadaqta wa bararta, sadaqta wa bararta, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu namanya qada jawab azan. Baik ya? Baik. Naam. Itu satu pendapat. Maksud orang yang sebut itu memang orang tu dikehendaki oleh Allah menyebutnya. Kalau tak boleh dia sebut. Itu satu pendapat kata Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Kalau mengikut Syekh Ibn Ruslan dalam kitabnya, dalam syarahannya kepada Sunan Abi Daud, Al-Imam Abu Daud itu salah seorang ulama hadis yang menulis Kutubus Sittah. Kalau ikut rankingnya, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Muslim As-Sajastani, Al-Imam Muslim An-Naisaburi, orang Iran. Yang ketiga beliau, Al-Imam Abu Daud As-Sajastani. Yang keempat, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidhi, itu sebutan paling fasih. Ada yang baca At-Turmidhi, yang paling fasih At-Tirmidhi, Tirmidhi. Al-Imam An-Nasai dan Al-Imam Ibnu Majah. Itu Kutubus Sittah, kutub yang 6 yang sangat masyhur itu. Dalam 6 ulama ataupun yang meriwayatkan hadis muhaddits ini, seorang je Arab, Al-Imam Abu Daud As-Sajastani. Yang selebihnya semua ajam, orang bukan Arab. Imam Bukhari bukan Arab, Al-Imam Muslim bukan orang Iran, Al-Imam At-Tirmidhi bukan, demikian Ibnu Majah dan An-Nasai. Di sinilah jelas yang Nabi sebut, la faddala li arabiyyin ala a'jamiyyin, tidak ada keistimewaan orang Arab atas orang ajam, tak ada, melainkan taqwa. Itu sahaja. Kenapa orang yang pertama sekali Nabi dengar tapak kakinya dalam syurga, kenapa orang Habsyah? Habsyah pula orang hamba. Siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Satu pagi Nabi panggil, mana Bilal? Orang pun bawa Bilal. Bilal bin Rabah. Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Habaq mai, apa dia hak dalam Islam ni kamu buat hak besar lah. Ya Rasulullah, tidak ada yang besar saya buat, illa, melainkan apa? Saya idza tawadda'tu, ketika aku berwuduk, saya akan solat dengan wuduk itu semahunya. Itu maksudnya solat sunat wuduk. Kenapa Nabi kata begitu? Inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah. Saya dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Tapak kaki. Kenapa Nabi kenal tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah? Sebab Sayyidina Bilal bin Rabah kalau azan di masjid dekat Raudah tu kan, Raudah tu maksudnya tempat asal Masjid Nabawi. Tu yang nama Raudah tu. Tu nah, dia ada tiang-tiang di situ. Ada tiang Al-Mukhallaqah yang paling dekat dengan mihrab Nabi. Kenapa dipanggil Al-Mukhallaqah? Tak apa, itu kemudian nanti jadi kursus umrah pula. Ada mutaif dekat sini boleh cerita nanti. Kenapa dipanggil tiang Al-Mukhallaqah? Sikit saja, sebab dulu Nabi pernah solat di tiang itu, bukan tiang sekarang. Tiang sekarang tu tempatnya ya, tapi tiang dulu batang kurma je. Nabi solat, Nabi tengok macam ada kita panggil apa yang apa yang tu? Yang orang speed tu apa? Kahak ke apa? Ada kahak kat situ. Nabi pun tengok dan sahabat tahu Nabi tak berkenan. Lalu mereka buang lap dan mereka sapu dengan minyak wangi.
Minyak wangi itu namanya khulqah. Sehingga tiang itu namanya tiang al-mukhallaqah. Sahabat setiap kali solat kat situ ambil minyak wangi sapu kat situ. Selepas itu ada satu tiang. Tiang ini special. Namanya tiang Aisyah. Lepas tu tiang Taubah, tiang Abi Lubabah. Kemudian dekat menempel dengan maqam Nabi tu, dia separuh macam tu. Khusus umrah sikit ni. Dekat sini. Tiang ni namanya tiang As-Sarir, tiang katil. Ketika Nabi letih-letih solat tahajud, sahabat letakkan macam daun whatever untuk Nabi menyandar. Itu namanya sarir kat sini. Dia samalah, lebih kurang samalah. Maksudnya dia punya jauh tu sama. Cuma yang ini dia ada lekukan agak tajam, yang itu dia lekukan separa. Separa ya. Di sini namanya tiang Al-Haras, tiang bodyguard, Haras. Ataupun dengan nama tiang Ali. Sebab yang jadi bodyguard Nabi adalah selalunya Sayyidina Ali. Sebab dia menantu kan? Menantu dan Ibnu Am. Ibnu Am maksudnya sepupu Nabi itu. Sebab ayah beliau, Abu Talib, adik-beradik dengan Abdullah, ayah Nabi. Satu lagi tiang kat sini. Oh, bagus sangat tiang ini. Betul-betul 4 ya. Betul. Ini namanya tiang Al-Wufud. Tiang delegasi. Sebelum kalau siapa-siapa datang daripada Yaman, daripada mana-mana, duduk sini dulu berkumpul. Barulah di sini bodyguard tadi kan, barulah jumpa Nabi ke dalam tu. Dalam ni dalam maqam ni kan, ada satu tiang namanya tiang Jibril. Kalau malaikat Jibril datang melalui pintu Jibril, ingat, situ kan ada pintu Jibril tu, dan akan bersama dengan Nabi dalam tu, tapi tak nampak lah dalam tiang tu. Dekat situlah bertadarus. Kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril mai setiap malam bulan Ramadan jumpa Nabi dan bertadarus Quran. Situlah bertadarusnya. Naam. Tak habis nanti kita kena sambung, takut tak habis. Syekh Imam Ibn Ruslan dalam syarah Al-Imam Abu Dawud, saya cerita Abu Dawud tadi kan tak habis. Abu Dawud hanya beliaulah orang Arab dan muhaddith dan menjadi rujukan orang di Makkah sebab dia orang Arab. Kata Al-Imam Abu Dawud, ini yang saya dapat daripada guru saya Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari hafizahullah. Al-Imam Abu Dawud pernah bagi tahu dengan penduduk Makkah, mana-mana hadis yang saya tak komen, silakan beramal. Bukan sebarang orang boleh cerita macam tu. Mana-mana hadis yang saya tak komen, silakan beramal. Maksudnya apa tu? Okeylah hadis tu. Kalau orang tak menguasai dan hafaz hadis, berani ke dia sebut perkataan itu? Tak berani. Bermakna beliau seorang yang menghafaz ratusan hadis. Al-Imam Abu Dawud As-Sajastani. Cukup situ dulu ya. Apa kata beliau? Yang tadi tu, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya dapat sebut la ilaha illallah masuk syurga, maksudnya wal maqsud al-qalbu lal lisan. Maksudnya adalah ucapan tadi tu main daripada hati, bukan merely lisan saja. Kenapa? Falau qala, kalaulah orang yang nak meninggal dunia tadi tu dia dan sebut la ilah, tak ada Tuhan, tu bahaya tu. Sebab itu dia mesti dilengkapkan la ilaha illallah, la nafi, ilaha manfi, illa ithbat, Allah muthbit. Dia ada dua. La ilaha illallah, tiada Tuhan, mesti ithbat, melainkan Allah. Kalau tak diithbat bahaya. Tiada Tuhan, termasuk Allah, kufur. Melainkan Allah Tuhan, tapi yang lain pun ada juga, syirik. Sebab itu very sensitive. Tak boleh sebut. Kita dah belajarkan ma'jahnya dalam sifat 20. Di sini namanya istighna, ini namanya iftiqar. Dia ada mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqirun ilahi kullu ma ada. Di sinilah sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu binafsihi. Itu ingat lagi Kak Ajah, Mak Ajah, doktor ingat lagi. Barulah wahdaniyah, baru masuk qudrah, iradah, ilmun, hayah, semua dekat iftiqar. Barulah masuk sama' basar
kalam dekat sini. Cukup? Tak cukup lagi. Kena dilengkapkan dengan sifat makna. Itu mudah. Di mana ada sifat ma'ani, situ ada sifat makna. Sini kan ada 4, qudrah, iradah, ilmun, hayat. Pasangkan dengan al-kaunu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, aliman, kaunuhu hayyan. Sini sama basar, kalam. Pasangkan kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakal, baru lengkap. Bila kita sebut la ilaha illallah, baru masuk makna, ketibaan makna dalam diri ini. Nah, itu kena mengaji sifat 20. Kalau disebut la ilah, tiada Tuhan dengan mulut, bahaya tu, boleh bawa pada kufur. Tapi wa mata, ketika tu dia meninggal, tak dan sebut yang akhir. Tapi wa mu'taqaduhu, i'tiqadnya, wa dhamiruhu, dhamirnya yang dalam tu wahdaniyah, keesaan pada Allah. Cuma tak dan sebut illallah tadi tu. Kana min ahli jannah bittifaqi ahli sunnah wal jamaah. Dengan disebut tadi tu, dia tergolong di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang dia maksudkan untuk tauhid, walaupun sebutannya membahayakan. Jadi yang penting apa? Yang penting i'tiqad hati ke i'tiqad ataupun sebutan lisan? Hati, sebab itu beliau maksud dengan hatinya kalau mengakui la ilaha illallah, na'am. Kalau setakat maaf ya, sebut lidah orang bukan Islam boleh sebut. Tapi faham tak maknanya tu? Beza. Sebab tu kita mahal, kalimah ni mahal untuk orang yang tahu tuntutan dia, makna dia. Sebab itu bila kita ratib la ilah sebelah kanan, la ilah illallah masuk ke bawah ni. Di bawah, 2 jari bawah susu. La ilah illallah, la ilah illallah. Bukan sembarang tu. Kita pun buat bahasa Epah tak tahu dia. Tu kata kalau maaf ya maaf. Kalau bukan bidang kita, jangan bercakap lah. Kerana bukan bidang kita. Kalau kita bercakap lagi, orang tahu kita jahil. Baik kita sengat daripada tadi. Bahaya haji ni. Daripada tadi tak bercakap. Kemah ni. Elok je dibuka, Masya Allah, nampak kejahilannya. Sebab itu ada caranya, berzikir ada caranya. Untuk orang yang mubtadi' macam kita ni, orang awam ni, tak faham kita. La tu apa, ilaha, illallah, tak faham kita. Akur bagus, itu tandanya kita bagus sebab kita mengakui. Kita tak tahu. Kata guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri Nadwi Al-Maliki, itulah kekuatan yang ada pada kita. Apa dia? Tahu sedar diri tak tahu, lalu kita belajar supaya tahu. Yang bahayanya dia tak tahu yang dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tak tahu. Yang lebih teruk, dia mengaku dia tahu yang sedangkan dia tak tahu. Orang yang bagus, orang yang tahu yang dia tak tahu. Lalu dia berusaha untuk jadi tahu. Gitu ya. Terus saja la ilaha illallah saja. Tak payah. Haji, you can do that, Ji. Tak payah. Akhirnya dia meninggal, you can do that. Kan bencana tu. Jangan susah-susah. Sebut je. La ilaha illallah. Gitu. Sebab dia setengah. Nanti kita masuk hadis ke-19. Takut tuan-tuan. Saya baca hadis ke-19 tadi dekat Masjid Sayyidina Hamzah. Ya Allah. Ketika sakaratul maut bukan senang. Kita minta ya. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Itu yang kita doa. Apa dia? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal. Jangan lupa. Yang terakhir, Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam Ikmal Al-Muallim fi Fawaid Sahih Muslim. Saya bacakan yang Melayu saja ya. Al-Qadhi Iyad, kubur beliau dekat Morocco. Alhamdulillah kami sempat ziarah beliau. Kitab beliau yang paling terkenal ialah Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kalau orang yang rindu-rindu dengan Nabi, baca kitab ini. Dan siapa nak tahu cerita ataupun benda yang jarang kita dengar dalam kitab lain, baca kitab ini. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kubur beliau dekat Marrakesh kalau tak silap di Morocco. Alhamdulillah kami sempat ziarah. Dan kami baca kitab Asy-Syifa tadi di depan darih beliau. Alhamdulillah.
Al-Qadhi Iyad menceritakan daripada golongan salaf, di antaranya Al-Imam Muhammad Ibn Musayyib, yang dibaca Ibnul Musayyib, itu bacaan paling fasih. Ada yang baca Musayyab, Musayyib, dan selainnya bahawa hadis ini ada sebelum turunnya kewajipan-kewajipan, perintah dan larangan dalam agama. Maksud yang masuk syurga tadi yang sebut la ilaha illallah sebelum adanya kewajipan-kewajipan, perintah dan larangan agama. Kata beliau. Pendapat ulama lain, sebahagian ulama salaf berpendapat bahawa hadis ini umum dan perlu kepada penjelasan, iaitu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut ialah sesiapa yang mengucapkan kalimah tauhid ini dan menunaikan kewajipannya, tuntutan kalimah tadi dan hak yang terkandung dalam kalimah tadi, dialah yang mendapat syurga tadi. Ini pendapat Al-Imam Al-Hasanul Basri. Saya dah cerita beliau malam tadi kan. Ingat lagi beliau orang mana? Orang Basrah. Sebahagian ulama salaf menegaskan bahawa hadis tersebut adalah untuk orang yang mengucapkan kalimah tauhid ketika dia bertaubat dan menyesal, kemudian meninggal ketika itu juga. Ini pendapat Al-Imam Al-Bukhari, yang itulah yang lebih dekat untuk kita fahami. Sebagai rumusan, Al-Imam Ibnul Musayyib masuk syurga ketika syariat wajib, perintah, larangan belum turun lagi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kalau mengucap dan mengamalkan kandungannya. Tapi Imam Bukhari kata, mungkin orang tu dia tak sempat nak mengamalkannya, dia bertaubat akhir ataupun dia menyesal akhir, tapi sempat dia bertaubat dan menyesal, sebut la ilaha illallah, masuk syurga. Sekali rumusan, kata Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab yang sama, kita menetapkan bahawa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada golongan salaf, salafus salih, ahli hadis, ahli fiqh dan ahli kalam daripada Asy'ariyah, sesungguhnya orang yang berdosa itu tergantung kehendak Allah Ta'ala. Setiap orang yang meninggal dalam keimanan dan bersaksi kepada Allah dan Rasulnya dengan tulus ikhlas daripada hatinya, maka dia masuk syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Apabila dia bertaubat atau bebas daripada maksiat dan kesalahan, maka dia masuk syurga dan diharamkan daripada neraka kerana adanya kasih sayang Tuhannya, dan diharamkan neraka ke atasnya keseluruhannya. Kalau Allah nak siksa, ya Allah siksa. Kalau Allah nak ampunkan, terpulang pada Allah. Itulah mafhum siapa yang dapat sebut kalimah la ilaha illallah. Jadi kita nak sebutnya macam mana? Selalulah sebut kalimah ini, la ilaha illallah. Kadang-kadang guru kami ijazahkan baca ni berapa kali? 1000 kali sehari. 1000 kali baca. Tapi kalau baca penuh dengan faham maknanya tadi, sangat membekas dalam jiwa. Nanti kita sambung sedikit tentang kalimah ini malam esok insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله ولا تجعلنا من المفتونين ولا الضالين ولا المضلين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.